Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat bersama-sama sekali lagi untuk kita sambung balik kuliah kita berkaitan ataupun berbicara tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan adab di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, karya seorang tokoh besar di dalam umat ini, iaitulah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dan insya-Allah tuan-tuan, kita masih lagi berada dalam nak membincangkan hadis-hadis yang berkaitan dengan silaturahim. Insya-Allah hari ini kita nak bermula dengan hadis yang ke-53. Hadis yang ke-53 yang mana Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Ismail ibnu Abi Uwais qala haddatsani akhi an Sulaiman ibnu Bilal an Sulaiman ibni Bilal an Muhammad bin Abi Atiq an ibni Shihab an Abi Salamah bin Abdurrahman anna Abu Raddad al-Laythi akhbarahu an Abdurrahman bin Auf أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل أنا الرحمن وأنا خلقت الرحم واشتققت لها من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته. Inilah hadis yang ke-53 yang dimasukkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab dia Al-Adabul Mufrad. Ya, baik. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, maksudnya kata Al-Imam Al-Bukhari, Ismail bin Abi Uwais, Ismail bin Abi Uwais telah menceritakan kepada kami. Katanya, saudara saya, saudara kandung saya telah bercerita kepada saya. Siapa saudara kandung ni? Iaitu Abdul Hamid bin Abdullah bin Uwais ataupun Abu Bakar bin Abi Uwais. Ya, yang mana dia ni merupakan di antara perawi yang thiqah jugalah di kalangan ulama-ulama hadis. Ya. Dia mengatakan daripada Sulaiman bin Bilal, daripada Muhammad bin Abi Atiq. Muhammad bin Abi Atiq merupakan seorang perawi yang digelar sebagai perawi yang bertaraf hasan. An Ibni Shihab, daripada Ibni Shihab. Siapa itu Ibni Shihab? Seorang tokoh besar di dalam hadis. Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Shihab Az-Zuhri. Seorang tabi'i, bertaraf tabi'i yang belajar daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana dia antara tokoh besar di dalam hadis. Sesiapa yang belajar hadis, kalau tak kenal dia maka tak sahlah.
Kerana dia ni adalah guru kepada Al-Imam Malik bin Anas, dia adalah guru kepada Sufyan As-Sauri. Yang mana, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, dia ni mempunyai ingatan yang sangat kuat. Ya. Dia ni mempunyai ingatan yang sangat kuat sehingga kan dia kata, aku tidak pernah meletakkan sesuatu pun di dalam dada aku, di dalam jiwa aku, melainkan aku tidak akan melupainya. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan dia ni kalau dia masuk dalam pasar, dia akan tutup telinga dia kerana bimbang. Takut-takut sesuatu masuk di dalam jiwanya atau di dalam telinganya terus masuk ke dalam jiwanya dan dia tak boleh melupainya terus. Ya. Yang mana Ibn Shihab adalah orang yang bertanggungjawab mengumpulkan hadis-hadis di zaman Bani Umayyah sehingga hadis tu dapat dipelihara. Bukanlah bermakna sebelum itu hadis ini tidak dihimpunkan, tidak. Tetapi sebelum ini ataupun sebelum zaman Ibn Shihab Az-Zuhri menghimpunkan hadis, sebelum itu himpunan-himpunan hadis banyak bersifat pribadi, catatan-catatan pribadi. Sehinggalah masuk kepada zaman Umar bin Abdul Aziz, maka orang dah mula menilai ataupun orang dah mula ataupun Umar bin Abdul Aziz itu sendiri mengarahkan Abu Bakar bin Abi Hazim untuk menghimpunkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam keseluruhannya. Kerana dia kata li'anni khiftu durusal ulama. Durusal hadis wa dhihabal ulama atau kama qala. Dia bimbang akan hilangnya hadis kerana ulama-ulama akan meninggal dunia, membawa hadis-hadis dalam dada mereka. Jadi kerja Abu Bakar bin Hazim ni disempurnakan, dilengkapkan oleh usaha yang dilakukan oleh Ibn Shihab Az-Zuhri. Ya, dia Ibn Shihab Az-Zuhri kata an Abi Salamah bin Abdul Rahman. Yang mana Abi Salamah ni merupakan salah seorang yang terkenal di dalam ilmu hadis, yang mana dia ni merupakan tabi'in juga terkenal, anak murid Abu Hurairah juga. Yang mana dia mengambil hadis ini daripada Abu Raddad. Abu Raddad mengambil hadis ini daripada Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf, tuan-tuan, kita semua kenal lah. Abdul Rahman bin Auf, kita semua kenal, merupakan salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kaya. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai kemahiran di dalam kita panggil apa, dalam berniaga, sehingga kan ada satu riwayat menyebutkan Ibn Abdul Rahman ni bila sampai ke Madinah dia tak ada apa pun, dia tak bawa banyak pun harta, tetapi bila sampai je ke Madinah dia jumpa pasar, dia berniaga dan akhirnya dia menjadi orang yang kaya. Ada riwayat yang menyebutkan dia masuk syurga dalam keadaan merangkak. Ini adalah satu riwayat yang tidak sahih. Riwayat yang tidak sahih. Bahkan dia merupakan salah seorang daripada 10 sahabat yang dijamin syurga, yang mempunyai pakar rujuk, yang merupakan pakar rujuk kepada pemerintah-pemerintah selepas daripada kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa zaman Umar, dialah orang yang membacakan kepada Umar hadis berkenaan dengan apa yang perlu dilakukan kepada orang yang nak pergi ke bumi Ta'un supaya jangan masuk. Dialah yang bacakan hadis tu. Inilah Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu, katanya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mana kata Nabi, qala Allah azza wa jal, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Maksudnya hadis ni adalah hadis qudsi. Saya telah pun hurai dalam beberapa kuliah saya sebelum ini maksud hadis qudsi, iaitu hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayatkan daripada Allah azza wa jal, tetapi ia bukan berbentuk Al-Quran. Dia tidak ada di dalam mushaf dan tidak boleh dibaca di dalam salat. Itulah hadis qudsi. Kata Allah azza wa jal, ana ar-Rahman. Akulah Ar-Rahman, kata Allah. Ar-Rahman, tuan-tuan, kalau kita tengok di dalam kitab-kitab yang membicarakan ataupun mentafsirkan nama-nama Allah di dalam tafsir, terutamanya bila baca surah Fatihah, para ulama membezakan di antara sifat Ar-Rahman dan sifat Ar-Rahim. Allah Azza wa Jalla ini bersifat dengan sifat Ar-Rahman
dan Allah Ta'ala juga bersifat dengan sifat Ar-Rahim. Apa beza di antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Walaupun kedua-duanya mempunyai persamaan kerana keduanya diambil daripada perkataan rahmah yang bermaksud rahmat, kasih sayang. Ya. Maka tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beza. Kerana Ar-Rahman dengan Ar-Rahim itu ejaannya pun dah lain walaupun dia diambil daripada perkataan yang sama. Sebahagian ulama yang masyhur di kalangan para ulama ialah Ar-Rahman ialah sifat kasih sayang Allah. Sifat pemurah Allah yang mana sifat ini merangkumi pada semua makhluk Allah. Tidak kiralah sama ada dia ini manusia ataupun haiwan, tidak kiralah sama ada dia ini orang Islam ataupun orang kafir, tidak kira sama ada dia ni jahat atau baik, rahmat Allah meliputi dia. Maksud rahmat Allah meliputi ni apa dia? Rahmat Allah meliputi dia dengan memberikan nikmat kepada dia, dengan memberikan kehidupan kepada dia, dengan memberikan makanan kepada dia, dengan memberikan keselesaan pada dia. Walaupun mungkin di dalam dunia ini dia tidak melakukan perkara yang Allah Ta'ala perintahkan kepada dia. Itu Ar-Rahman. Menurut sebahagian ulama. Sebahagian ulama mengatakan bahawasanya Ar-Rahim berbeza dengan Ar-Rahman, maksudnya Ar-Rahim ini lebih khusus sedikit daripada Ar-Rahman. Kalau Ar-Rahman tadi, orang yang tidak beriman pun dapat hidup dalam dunia dengan selesa. Orang yang tidak beriman pun dapat duduk dalam dunia ini dengan menggunakan udara yang percuma. Orang yang hidup dalam dunia ni, walaupun dia tak Islam, walaupun dia menentang agama, dia dapat diberikan oleh Allah merasai nikmat makanan yang sedap-sedap yang Allah Ta'ala ciptakan. Tetapi Ar-Rahim bermaksud kasih sayang Allah Azza wa Jal yang memberikan rahmat kepada hambanya yang mukmin. Rahmat yang Allah Ta'ala berikan kepada hambanya yang mukmin ini ialah merangkumi keampunan Allah Azza wa Jal kepada orang-orang yang beriman yang telah melakukan dosa. Allah Ta'ala ampunkan apabila dia ni melakukan taubat. Allah Ta'ala ampunkan apabila dia ni melakukan amal-amal saleh dengan dipadam ataupun dicuci dosa-dosa kecilnya. Rahmat Allah juga meliputi apabila seorang hamba melakukan amalan, Allah Ta'ala akan gandakan amalan. Rahmat Allah Ta'ala juga yang memberikan ganjaran syurga yang berlipat kali ganda. Nilainya yang tidak terhitung nilainya, hanya sekadar amalan kita yang sangat terhad. Rahmat Allah Ta'ala juga yang menjadikan orang-orang yang bertaubat itu dosanya digantikan menjadi pahala. Ini rahmat Allah yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang yang beriman. Dan rahmat Allah juga yang menjadikan ibadat kita ini mudah untuk dilaksanakan, mampu untuk dilaksanakan. Rahmat Allah kepada orang mukmin. Kata Allah, Anar-Rahman. Allah Ta'ala mengaitkan sifat Ar-Rahman ketika membicara tentang silaturahim. Kenapa? Kerana kasih sayang ni Allah Ta'ala bagi pada semua. Kasih sayang di antara makhluk dengan makhluk ni Allah Ta'ala bagi pada semua. Allah Ta'ala tidak hanya hadkan sifat kasih sayang itu ataupun anugerah kasih sayang itu hanya kepada orang-orang mukmin. Tidak. Orang yang bukan Islam pun dia ada keluarga dan dia sayang keluarganya. Haiwan pun ada anak dan dia sayang anak dia. Maka Ar-Rahman ialah sifat yang menceritakan tentang kasih sayang yang Allah Ta'ala ciptakan pada makhluk untuk mereka berkasih sayang. Anar-Rahman. Akulah Ar-Rahman, kata Allah. Wa ana khalaqtur rahim. Dan akulah yang menciptakan kasih sayang. Aku yang menciptakan hubungan silaturahim. Kamu ada ibu tu, akulah yang cipta, kata Allah. Kamu ada anak tu, akulah yang cipta. Maksudnya, Allah Ta'ala yang berkuasa ke atas sesuatu. Ada manusia, kahwin lama, tapi tak dapat anak. Allah Ta'ala takdirkan begitu. Ada manusia, ya, kahwin tak lama, ya, terus dapat anak. Kerana ini semua adalah aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berkuasa ke atas sesuatu. Kata Allah, washtaqaqtu laha min asmi, dan aku menjadikan rahim ini
terpancar ataupun terkeluar daripada namaku. Maksudnya silaturahim ini dicipta oleh Allah Azza wa Jal, silaturahim ini dikeluarkan oleh Allah daripada tak wujud kepada wujud kerana sifat Rahman Allah tu tadi. Kerana sifat Rahman Allah itulah yang menjadikan, kerana Allah memiliki sifat Ar-Rahman, Allah menciptakan pada kita. Sifat Allah tu bukan makhluk, sifat Allah tu qadim, sifat Allah tu azali. Sejak lama dulu, sejak azali lagi Allah Ta'ala telah bersifat dengan sifat Rahman. Dengan sifat Rahman itu Allah Ta'ala menciptakan kepada kita sifat kasih sayang. Sifat kasih sayang yang ada pada kita itu makhluk. Allah Ta'ala menciptakan daripada sifat itu, daripada kudrat Allah, Allah Ta'ala berikan kepada kita, ciptakan kepada kita sifat kasih sayang. Faman wasalaha wasaltu. Sesiapa yang menghubungkan hubungan ini, aku akan hubungkan dia. Hubungkan apa? Aku akan hubungkan dia dengan sifat ihsanku. Aku akan hubungkan dia dengan sifat kebaikan, dengan kebaikan yang ada dalam dunia untuknya. Aku akan berikan dia kurniaku. Itulah maksud Allah. Aku akan sambungkan dia dengan nikmat-nikmat dan rahmat di dalam dunia ini dan juga di akhirat. Wa man qata'aha batattuh. Sesiapa yang memutuskan hubungan silaturahim, aku akan memutuskan untuk dia kurnia aku di dalam dunia ini. Kata pengarang kitab Rasyul Barak ni, dia kata fiqhul hadis ar-rahim atharun min athari rahmatir rahman, ya, wa yata'ayyan 'ala al-mu'min at-takhalluq bi akhlaqillahi ta'ala wa at-ta'alluq bi asma'ihi wa sifatihi. Rahim ini merupakan kesan, merupakan makhluk daripada Allah Azza wa Jal, makhluk Allah Azza wa Jal yang Allah Ta'ala ciptakan, yang Allah Ta'ala tu sendiri bersifat dengan sifat rahmat. Ya, wa yata'ayyanu 'alal mu'min at-takhalluq, dan sepatutnya orang mukmin ini bersifat dengan sifat yang ada pada Allah, iaitu Allah Ta'ala itu bersifat rahmah. Allah Ta'ala itu ada sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Maka kita pun kena bersifat, walaupun tidak boleh tiru secara 100%, walaupun kita tidak mampu untuk sama 100%, kerana tak mungkin untuk manusia ini bersifat Rahman kepada semua makhluk langsung tak ada sifat. Orang kata langsung tak ada sifat, orang kata apa, sifat marah. Mustahil lah. Kita tidak mampu untuk meniru sifat-sifat Allah tu secara bersamaan, secara persamaan dengan 100%. Itu mustahil. Tetapi Allah Ta'ala suruh kita untuk bersifat rahmat kepada ahli keluarga. Suruh kita bersifat rahmat dengan orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan kita. Ya, wa ta'alluq bi asma'ihi wa sifati, dan kita sentiasa bergantung dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Bila kita teringat Allah Ta'ala ni bersifat rahmat pada aku, bila kita teringat aku ni banyak dosa tapi Allah Ta'ala tetap bagi aku nikmat pelbagai, maka aku nak taubatlah, aku kena maaf, minta maaf kepada Allah, aku kena taubat kepada Allah, aku kena minta ampun pada Allah. Dan setelah Allah Ta'ala ampunkan kita, kita kena ada perasaan untuk senang mengampunkan orang pula lah. Kerana apa? Kerana Allah telah memberikan kita pengampunan. Maka kita paling tidak meniru sebahagian daripada sifat-sifat Allah yang baik. Sifat-sifat Allah ni tuan-tuan, ada yang kalau kita tiru menjadi mulia. Kalau tak sama pun, memang tak mungkin akan sama, tapi kalau kita cuba untuk tiru dan kita dapat sikit sifat tu, jadi mulia. Seperti sifat rahmat ni lah. Seperti sifat penyantun, seperti sifat berlemah lembut, mengasihi. Ini sifat-sifat Allah yang kita disuruh untuk bersifat dengannya pada kadar manusia. Pada kadar manusia. Ada sifat-sifat Allah yang memang hanya untuk Allah saja. Iaitu Ar-Razzaq, pemberi rezeki. Khaliq, pencipta. Yang ni tak boleh lah. Yang ni kita tak boleh nak tiru lah. Begitu juga, ada sifat-sifat Allah yang kita boleh tiru, tapi kalau kita tiru, dia jadi tak elok. Hanya elok untuk Allah. Seperti sifat mutakabbir. Allah Ta'ala itu di antara sifatnya ialah Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat yang sombong. Kerana layak bagi Allah untuk sombong, kerana Allah Ta'ala ini Tuhan satu-satunya yang berkuasa, yang mentadbir.
Jadi layak untuk dia untuk mengatakan bahawasanya dia itu berkuasa ke atas setiap sesuatu. Tetapi manusia tak boleh bersifat sombong, tidak boleh bersifat sebegitu, kerana tak sesuai bagi manusia untuk bersifat dengan sifat yang seperti itu. Ini kata pengarang kitab Rasyul Barak ni. Kemudian dia kata, zikru ishtiqaqiha minar rahman isti'arah wa isyarah ila 'idham sya'niha. Bila Allah Ta'ala kata ia terbit daripada nama Ar-Rahman, ia merupakan kata, ia merupakan satu metafora ataupun satu bahasa kiasan. Bukan bermakna silaturahim itu terbit daripada zat Allah. Bukan bermakna silaturahim itu terpancar daripada zat Allah sehingga dia tu pun ada ciri-ciri ketuhanan. Tak. Bukan begitu. Ia hanyalah bahasa metafora yang bermaksud gambarannya seolah-olah ia terkeluar daripada Ar-Rahman. Maksudnya ia dicipta daripada Ar-Rahman. Ia dicipta daripada Allah yang bersifat dengan sifat Rahman. Dan kenapa Allah Ta'ala sebut begitu dalam hadis ini? Nak memberikan isyarat, nak memberikan petunjuk bahawasanya orang yang menghubungkan hubungan silaturahim ini telah melakukan satu perkara yang besar. Orang yang menghubungkan hubungan silaturahim ini telah melakukan sesuatu yang dituntut dalam agama. Dan silaturahim itu sendiri pun sebenarnya adalah satu benda yang sangat-sangat perlu untuk dipelihara. Kemudian yang ketiga, kata Syekh, fihi ta'zimu sya'niha wa bayanu fadilati wasliha wa 'idhamil ismi liqat'iha. Padanya ada pengagungan tentang hubungan silaturahim, menjelaskan tentang fadilat orang yang menghubungkannya dan mengisyaratkan ataupun menunjukkan kepada besarnya dosa bagi orang yang memutuskannya. Jadi bukan hanya cerita tentang hubungan silaturahim ni siapa yang sambung dapat pahala saja, tetapi dalam masa yang sama Allah Azza wa Jal memberikan ingatan dan amaran kepada orang yang memutuskan silaturahim. Sebab tu saya katakan dalam kuliah lepas pun saya sebut. Saya kata seimbangnya Islam ini bukan hanya dia bercerita tentang pahala dan syurga semata-mata, tetapi dalam masa yang sama ia juga menceritakan tentang azab bagi orang yang melakukan kesalahan, azab bagi orang yang melakukan dosa, dan balasan neraka itu menunggu. Sebab itu tuan-tuan, dakwah ni tak boleh hanya benda yang kita suka dengar saja. Tak boleh. Dia mesti disekalikan, dikembarkan dengan benda yang kita gerun dengar. Ya? Baik. Sebab tu dalam hadis ni Allah Ta'ala gabungkan dua. Siapa hubungkan hubungan silaturahim, aku sambungkan dia, aku hubungkan dia dengan ihsan. Aku hubungkan dia dengan kebaikan. Aku hubungkan dia dengan pahala. Aku hubungkan dia dengan balasan syurga di akhirat. Sesiapa yang memutuskannya secara zalim, maka aku akan putuskan ihsan kepadanya. Aku akan berikan azab kepadanya kalau dia lakukan itu secara zalim. Kemudian yang keempat, kata Syekh, warahmatu muqayyadatun bittiba'il kitabi was sunnah fa iqamatul hudud wal intiqam li hurmatillah la yunafiyani rahmah al matlubah fi hadzal hadis. Bila kita sebut tentang rahmah, bila kita sebut tentang kesian ataupun rahmat ataupun kasih sayang, bismillah, kesian ataupun rahmat ataupun kasih sayang mesti diikat dengan ketaatan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kerana yang tu asas. Mana-mana pun Islam bila letakkan hukum, dia akan ikat dengan disiplin. Ya, dia tak, orang kata apa? Tak lepaskan begitu saja. Makan ubat pun kena ada disiplin, kan? Makan ubat pun kena ada disiplin. Vaksin pun kena ada disiplin walaupun dia bermanfaat. Tapi kalau pakai tak ikut disiplin, pengsan kita. Ubat pun makan tak ikut disiplin, makan tak ikut dos, tak berkesan mungkin, kalau terlebih dos mati mungkin.
Islam apabila meletakkan hukum, dia ada letakkan disiplin. Disiplinnya bila kasih sayang itu digalakkan. Kasih sayang itu dituntut. Perasaan mengasihi sesama ahli keluarga betul dituntut. Tetapi mesti diikat dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dia kata, muqayyadah bittiba'il kitabi was sunnah. Mesti diikat dengan ikutan kepada kitab, ikutan kepada sunnah, kerana kedua-dua ni asas. Contoh dia kata, fa'iqamatul hudud walintiqami fa'iqamatul hudud walintiqamu lihurmatillah. Iqamatul hudud, melaksanakan hukuman Allah yang bersifat hudud. Melaksanakan hukum Allah yang bersifat berkadar hukumannya. Hudud ni apa? Dalam kuliah hari Khamis lepas orang duk tanya saya kan. Dia kata pandangan saya tentang hudud. Saya sebut dah hudud. Definisinya apa? Definisi hudud ialah hukuman yang tertentu yang telah tetap di dalam Al-Quran ataupun Sunnah. Umpamanya orang yang mencuri kena potong tangan. Orang yang berzina cukup syarat, cukup saksi, kena sebat 100 kali rotan. Dia tak boleh lebih. Dia hukuman dia berkadar. Hukuman dia tu had yang tertentu yang ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi melaksanakan hukum hudud dan juga mengambil tindakan kerana ada orang melanggar batasan syarak, kerana ada orang melanggar benda yang diharamkan oleh Allah, la yunafiyanir rahmatal matlubah, dia kata. Tidak menafikan rahmat yang dituntut di dalam hadis ini. Apa maksud ni? Maksud nak kata, kita disuruh untuk berkasih sayang sesama ahli keluarga. Betul. Kita disuruh untuk mengasihi sesama ahli keluarga. Betul. Kita disuruh untuk tidak memulaukan ahli keluarga. Betul. Kita disuruh untuk tidak mengabaikan ahli keluarga. Betul. Tetapi ia tidak bermakna kalau ahli keluarga kita buat satu benda yang boleh terkena hukuman dalam agama, tak bermakna kita perlu untuk diamkan diri sebab kita pemerintah, dia tu anak saya, sikit boleh kautim. Tak boleh tuan-tuan. Benda ni salah di sudut agama. Hukum Allah perlu ditegakkan. Hukum Allah perlu dilaksanakan. Siapa pun kamu. Sebab itu Nabi SAW memberikan satu ancaman dalam hadis yang kita biasa dengar, iaitu Nabi kata, "Fawalladhi nafsu Muhammadin biyadihi innama ahlakal ladzina min qablikum idza saraqa fihimush syarif tarakuhu wa idza saraqa fihimud dha'if aqamu 'alaihi al-had." Innama ahlakal ladzina min qablikum idza saraka fihimush syarif tarakuhu wa idza saraka fihimud dha'if aqamu 'alaihi al-had wallazi nafsu Muhammadin biyadihi law saraqat Fatimah bintu Muhammad laqata'tu yadaha, atau kama qal, hadis riwayat al-Imam al-Bukhari. Yang bermaksud Nabi SAW menyebutkan, sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kamu ialah apabila orang-orang yang bangsawan mencuri di kalangan mereka, mereka biarkan. Bila orang bangsawan curi, biar, tinggalkan, tak payah ambil tindakan sebab dia puak kita, dia geng kita, dia kabel kita. Wa idza saraqa fihimud dha'if aqamu 'alaihi al-had. Bila orang miskin mencuri, mereka laksanakan hukuman. Kalau kita ada perangai macam ni tuan-tuan, Allah Ta'ala akan binasakan kita juga. Allah Ta'ala akan jadikan sesebuah bangsa yang bersifat bias dalam penghukuman hukum Allah kepada orang, yang mana ada orang kena, ada orang tak kena, sedangkan kedua-duanya layak kena, maka dalam keadaan tu Allah Ta'ala akan turunkan bencana. Seperti mana Allah Ta'ala pernah musnahkan orang-orang sebelum kamu, iaitu daripada kalangan ahli kitab. Ini benda bahaya. Ini Nabi kata, demi Tuhan yang diriku berada di tangannya, kalau Fatimah anak Muhammad mencuri, iaitu anak Nabi sendiri yang Nabi sayang. Dalam hadis yang lain Nabi sebut, Fatimah bid'atum minni. Fatimah itu sebahagian daripada diriku. Nak bagi tahu kata,
Fatimah tu macam diri aku lah, aku sayang betul. Keturunan aku yang aku sayang. Nabi sayang Fatimah ni. Tapi dalam bab melaksanakan hukum Allah, Nabi konsisten. Dalam nak melaksanakan hukum hudud, Nabi konsisten. Kalau Fatimah anak yang aku sayang pun mencuri, aku pun kena. Aku sendiri yang akan potong tangan. Maksud nak bagi tahu pada kita, bukanlah rahmat kepada ahli keluarga sampai kita bersifat bias. Bukan rahmat kepada ahli keluarga sampai kita bersifat asabiyah. Tahu asabiyah? Asabiyah ni ialah satu perasaan ataupun satu semangat bantu keluarga walaupun keluarga itu berada di pihak yang salah, kita bantu dia. Walaupun dia tu zalim, kita bantu dia. Kenapa kau bantu dia? Dia zalim. Dia keluarga aku kot. Siapa lagi nak bantu dia kalau bukan aku? Perbuatan seperti ini tuan-tuan adalah perbuatan yang dikira sebagai asabiyah di dalam agama. Asabiyah. Ini benda yang asabiyah. Tak perlu ada dalam, orang kata apa, tak perlu ada dalam masyarakat Islam budaya membela orang zalim atas dasar dia kerabat kita. Membela orang zalim atas dasar dia puak kita. Membela orang yang zalim atas dasar dia satu kumpulan dengan kita. Benda ni bercanggah dengan hukum agama. Walaupun didasari dengan metodologi ataupun dengan istilah-istilah agama. Kadang-kadang dia orang duk guna istilah agama. Ukhuwah Islamiyah lah. Kan? Kadang-kadang dia guna istilah agama. Silaturahim lah. Kita kena tolong dia. Walaupun dia mencuri. Walaupun dia ni merasuah. Walaupun dia ni menzalimi orang lain. Tapi kita kena bantu dia. Sebab dia ni keluarga kita. Sebab dia ni satu puak dengan kita. Tak boleh ambil tindakan ke atas dia. Ini adalah satu perkara yang dilarang dalam agama. Istilah-istilah yang digunakan untuk mengaburkan orang awam, semua istilah-istilah itu digunakan dengan cara yang batil. Sebab itu Ali bin Abi Talib, dia pernah pesan dah dulu. Dia pernah pesan pada puak-puak Khawarij yang menggunakan istilah inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum melainkan hanyalah kepada Allah, hanyalah untuk Allah. Ali kata kalimatul haq yuradu bihal batil. Kata-kata yang benar tetapi digunakan di tempat yang salah. Berapa ramai di kalangan manusia yang menggunakan istilah-istilah agama yang bombastik, menggunakan istilah-istilah agama yang dahsyat, tetapi bukan untuk membela kebenaran, sebaliknya untuk membela kebatilan, sebaliknya untuk membela kezaliman, sebaliknya untuk membela kesalahan puak-puak dan keluarga-keluarga sendiri yang melakukannya. Ini benda ni tak betul. Benda ni tak boleh. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala kata i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah. Kerana berlaku adil itu dekat dengan ciri-ciri takwa. Jadi kita kena berlaku adil. Tapi nak berlaku adil itu bukan senang. Maka sebab itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan fadilat yang besar kepada mereka yang menjadi pemimpin, tetapi dalam masa yang sama boleh untuk berlaku adil. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sab'atun yadhulluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh al-imamul adil atau kama qala. Nabi menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, kata Nabi ada 7 golongan. Ada 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan naungan kepada mereka. Yang mana tidak ada naungan lain melainkan hanyalah naungan Allah Azza wa Jalla semata-mata. Apa dia? Kata Nabi yang pertama daripada 7 tu, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Apa itu pemimpin yang adil? Melaksanakan kehendak Allah, melaksanakan tuntutan Allah walaupun ke atas puak sendiri, walaupun ke atas keluarga sendiri, walaupun ke atas diri sendiri. Boleh buat ke tuan-tuan? Kita tak tahu. Mungkin kita pun tak boleh buat. Maka sebab tu kita jauhkan diri daripada tempat-tempat yang boleh menjadikan kita ni dibebani dengan soalan-soalan di akhirat yang kita sendiri tak mampu nak jawab. Ya, wallahu taala a'lamu bissawab. Jadi, kita tengok pada hadis yang berikutnya. Hadis yang ke 54 tuan-tuan, insya-Allah. Ya, hadis yang ke-54
Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Musa ibnu Ismail qala haddatsana Abu Awanah an Uthman ibn al-Mughirah an Abi al-Ambas qala dakhaltu ala Abdullah bin Amr fil Wahd يعني أرضا له بالطائف فقال عطف لنا النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه عطف لنا النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه فقال الرحم شجنة أو شجنة أو شجنة. Boleh baca tiga sekadar yang saya semak dalam kitab-kitab syarah hadis, ada yang baca syajnah, ada yang baca syujnah, ada yang baca shijnah. Baik. Dia kata ar-rahim syujnatun minar rahman may yasiluha yasilu wa may yaqta'uha yaqta'u laha lisanun talqun zalqun yaumal qiyamah. Yang bermaksud, kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, Musa bin Ismail telah menceritakan kepada kami. Katanya Abu Awanah telah menceritakan kepada kami daripada Uthman bin Mughirah. Uthman bin Mughirah perawi yang thiqah, iaitu guru kepada Abu Awanah tadi, ya. Yang mana dia mengambil hadis ni, iaitu Uthman mengambil hadis ni daripada Abil Ambas. Abil Ambas merupakan perawi yang disebutkan oleh Ibn Hibban dalam kitab thiqatnya. Nama sebenar dia Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah Al-Thaqafi. Dia kata, saya masuk berjumpa Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr ni Abdullah bin Amr bin Al-As, seorang sahabat Nabi SAW, yang mana dia dan ayahnya adalah sahabat Nabi. Ayah ni nama Amr bin Al-As. Ya. Jadi dia ni kata, saya pernah berjumpa Abdullah bin Amr. Saya masuk bertemu dengan Abdullah bin Amr di Al-Wahad. Apa itu Al-Wahad? Al-Wahad ni adalah satu tempat yang mana dia kata ya'ni ardallahu bit-Taif, iaitu tempat yang berada di Taif, satu bumi yang berada di Taif yang dimiliki oleh Abdullah bin Amr. Jadi orang kata apa? Abdullah bin Amr ni ada tanah lah. Abdullah bin Amr ni ada tanah dekat Taif. Dan sebenarnya tuan-tuan, ya, Taif ni memang kalau kita pergi hari ni, siapa yang biasa pergi umrah ke haji ke, kalau dia ada kesempatan pergi ke Taif, boleh pergi Taif. Tengok Taif, bumi yang subur. Taif ni satu bumi yang tinggi. Dia tinggi, dia subur. Kita tengok di sana banyak buah-buahan. Maka sebab itu kita tak heran bagaimana sebab itu kita tak heran kenapa Nabi SAW pergi ke Taif sebelum daripada pergi ke Madinah. Walaupun akhirnya misi hijrah itu dijayakan dengan pergi ke Madinah, tetapi sebelum pergi ke Madinah, Nabi SAW pergi ke mana? Nabi pergi ke Taif dulu. Kenapa Nabi pergi ke Taif? Sebahagian ulama ataupun sebahagian pengkaji sirah, ya, sebahagian pengkaji sirah mengatakan bahawasanya Nabi pilih Taif ni kerana ada beberapa penilaian yang mungkin menjadi asas kepada pemilihan Nabi ataupun asas kepada pilihan untuk menjadikan Taif tu bumi seperti Madinah dulu. Walaupun tak berjaya, tapi Nabi punya cara pilih tu kita boleh jangka asasnya apa. Yang pertama, kerana Taif ni bumi yang tinggi, yang strategik. Nak bina negara di tempat yang dipenuhi dengan orang-orang yang memusuhi agama. Pada masa tu Quraisynya, pada masa tu puak-puak Hawazinnya, puak-puak macam-macam yang memusuhi agama. Jadi bila nak mendirikan negara, maka pada masa tu Nabi memilih bumi yang mungkin tinggi sikit. Kalau orang nak serang pun jauh, orang nak serang pun susah, so dia selamat. Dan yang kedua, ia menjadi
bumi yang subur yang mana ekonomi akan berdiri dengan sendirinya. Dan yang ketiga juga, ia menjadi, orang kata apa, tempat pelaburan orang-orang yang berada di luar Taif. Kita semua tahu, waktu Nabi SAW pergi ke Taif, Nabi kan jatuh dekat kebun Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah. Yang mana Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah ni di antara orang besar Mekah juga. Dan mereka ada kebun di Taif. Menunjukkan memang tempat di Taif ni tempat menjadi tumpuan orang. Menjadi tumpuan orang untuk melabur, untuk beli tanah, usahakan tanah dan sebagainya. Maka sebab itu, kita kata pemilihan Nabi kepada bumi Taif itu sangat-sangat logik. Tetapi takdir Allah Ta'ala tak bagi bumi Taif tu dekat Nabi pada peringkat awal. Nabi berhijrah ke Madinah. Walaupun pada awalnya Madinah itu bukanlah satu bumi yang menjadi tumpuan orang ramai pada waktu dulu, Yathrib, bumi yang ada wabak dan sebagainya. Tetapi akhirnya hikmah Allah menjadikan satu bumi yang dianggap sebagai wabak, dianggap sebagai bumi yang tak sihat, tetapi Allah menjadikan bumi itu diberkati sehingga ke hari ini Madinatul Munawwarah ataupun Madinatul Nabawiyah menjadi bumi yang kita rindu untuk pergi. Bumi yang sangat memberikan ketenangan kepada kita. Ya. Jadi kalau tuan-tuan tengok dulu kan, siapa yang pergi haji, siapa yang pergi umrah, orang yang pergi haji atau umrah, kalau dia tawaf tu, tawaf pakai ihram, 3 round pertama itu disunatkan untuk berlari anak, dan waktu tawaf itu pun disunatkan untuk ittiba'. Apa itu ittiba'? Ittiba' ni ialah membuka lengan di belah kanan. Mungkin ada di kalangan tuan-tuan masa ustaz ajar tu tak bertanya. Tapi bila tanya, insya-Allah dia akan beritahu. Apa dia? Ya, dia Nabi suruh buka. Dia ada sejarahnya tu. Yang mana Nabi SAW apabila masuk ke dalam Mekah, lepas daripada Nabi berhijrah, Mekah pada masa itu dikuasai oleh orang-orang Quraisy. Ya? Mekah pada masa itu dikuasai oleh orang-orang Quraisy. Jadi bila orang Quraisy tengok Nabi SAW dan para sahabat ni dah pindah ke Madinah, mereka ada macam perasaan, bila Muhammad punya geng ni, Muhammad dan para sahabat ni mesti tak larat, lemah. Sebab apa? Sebab duduk kat Madinah, bumi yang wabak ni. Maka sebab itu Nabi arahkan sahabat untuk lari 3 round pertama, lari-lari anak, nak tunjukkan fitnya orang Islam pada masa itu, dan buka lengan belah kanan untuk menunjukkan masa. Dan benda tu berlaku sampai ke hari inilah, benda tu digalakkan sampai ke hari ini menurut para ulama. Itulah asas pensyariatan benda ni. Kerana apa? Kerana mereka memang ada kepercayaan Madinah merupakan bumi yang dipenuhi dengan wabak pada zaman jahiliyah. Dengan berkat doa Nabi SAW, maka doa Nabi itu dikabulkan oleh Allah. Madinah menjadi bumi yang sehat, bumi yang berkat. Baik. Maka ini cerita pasal Taif sikitlah. Dia ada tanah di Taif. Maka tanah dia tu di antara tanah yang memberikan hasil yang lumayan lah. Memberikan hasil yang lumayan, tanah yang sangat bernilai lah pada dia. Baik. Ya, dia anak murid dia iaitu Abul Ambas jumpa dia dekat Wahad. Lepas tu dia kata, Abdullah bin Amr ni kata, atafal lana Nabi SAW isba'ahu. Nabi SAW membengkokkan jarinya kepada kami. Nabi ambil satu jari Nabi bengkokkan. Kemudian Nabi kata, Ar-Rahim syujnatun minar Rahman. Rahim ataupun kasih sayang itu satu cabang daripada Ar-Rahman. Satu cabang daripada Ar-Rahman yang terkait dengan Ar-Rahman. Boleh baca dengan syajnah, boleh baca dengan syujnah. Ada juga yang membaca dengan syijnah. Perkataan syijnah ataupun syajnah ni bermaksud dahan. Bermaksud dahan daripada Ar-Rahman, iaitu daripada ciptaan Ar-Rahman. Seperti mana yang telah saya huraikan dulu, yang saya huraikan sebelum ini, bukan bermakna dia terbit daripada zat Tuhan, seolah-olah dia itu sebahagian daripada Tuhan. Tidak. Tetapi ia dicipta oleh Allah Azza wa Jal, ia muncul daripada kuasa Allah yang menciptakannya. Man yasiluha yasiluhu. Sesiapa yang menghubungkannya, Ar-Rahman akan menghubungkannya dengan ihsan.
wa may yaqta'uha yaqta'uhu. Sesiapa yang memutuskannya, dia Ar-Rahman akan memutuskannya daripada ihsan, akan memutuskannya daripada pahala. Laha lisanun talq zalqun yaumal qiyamah. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawasanya Ar-Rahim, bahawasanya hubungan silaturahim, perasaan kasih sayang ini nanti akan ada lisan, akan ada lidah yang talqun zalqun, yang sangat fasih, yang sangat jelas berkata-kata di hari kiamat. Dia ada lidah yang sangat fasih, yang sangat jelas bercakap, yang sangat jelas berkata-kata apabila tiba hari kiamat. Jadi sebab itu kata Syekh penulis kitab Rasyul Barak, dia kata apa? Fiqhul hadis. Pemahaman daripada hadis, ya. Pemahaman daripada hadis menunjukkan at-ta'kidu ala hurmati qati'atir rahim wal i'radi anha minal kabair. Ya. Hadis ini memberikan kita penekanan tentang pengharaman memutuskan hubungan silaturahim dan wal i'rad, ya, wal i'rad anha minal kabair, dan berpaling daripada menghubungkan hubungan silaturahim dianggap salah satu daripada dosa besar. Kenapa dosa besar? Kerana mengabaikan keluarga, mengabaikan hubungan silaturahim, ada kita panggil apa? Ada balasan buruk ataupun kita panggil ada ancaman daripada agama, maka ia layak digelar sebagai dosa besar. Yang kedua, ta'zim amri rahim wa inna silataha mandubah wa muraghab fiha, dan membesarkan urusan silaturahim. Hadis ini membesarkan hubungan silaturahim dan menunjukkan bahawasanya menghubungkan hubungan silaturahim itu sangat-sangat dituntun dan digalakkan padanya. Yang ketiga, ar-rahim tantiqu wa tashku ila Allah yaumal qiyamah man qata'aha. Hadis ni bagi tahu kepada kita bahawasanya di hari kiamat nanti rahim akan bercakap. Hubungan kekeluargaan tu sendiri ia akan bercakap, dia ada lidah. Tantiq, dia boleh bercakap, wa tashku ila Allah, dan dia boleh mengadu kepada Allah. Macam mana ustaz? Benda tak nampak. Wallahu ta'ala a'lam. Allah Ta'ala berkuasa ke atas sesuatu. Allah Ta'ala boleh buat. Kita hanya beriman aja tuan-tuan. Jangan tanya banyak. Seperti mana yang Nabi kata, ala ra'si wal ain. Kita terima seperti mana yang Nabi sebut. Nabi kata dia ada lidah dan bercakap. Dia ada lidah dan bercakap. Kerana kita tak heran. Bukan hanya dia je boleh bercakap. Bahkan tangan kita juga akan bercakap. Kaki kita juga akan bercakap. Seperti mana yang Allah Ta'ala jelaskan di dalam surah Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yang bermaksud, pada hari tersebut, yakni pada hari kiamat, nakhtimu ala afwahihim. Kami kunci mulut mereka. Mulut dalam dunia ni boleh bercakap banyak. Hari ni saya bercakap ni. Sejam duk bercakap tak berhenti lagi ni. Kan? Cakap, boleh bercakap. Orang tu boleh bercakap, orang ni boleh bercakap, orang tu boleh bercakap. Kita boleh cakap apa yang kita nak. Akan ditulis. Segala tindakan akan ditulis oleh malaikat. Sampai ke negeri akhirat, Allah Ta'ala kata, mulut akan dikunci. Mulut akan ditutup. Nakhtimu ala afwahim. Kami tutup mulut mereka, kami kunci mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim. Yang akan berkata-kata dengan kami ialah tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum. Dan akan disaksikan pula oleh kaki mereka dengan apa yang mereka pernah lakukan dalam dunia. Jadi kalau tangan ni kata Allah boleh bercakap, kaki pun boleh memberikan penyaksian, maka benda-benda lain, ya, tak ada masalah. Ya. Benda-benda lain pun tak ada masalah untuk kita orang kata apa, untuk kita percaya bahawasanya mereka itu memberikan penyaksian kepada Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kata Syekh lagi, innar rahim mushtaqqah min ismir rahman, faman wasalaha wasalahu Allah, wa man qata'aha qata'ahu Allah min rahmatih. Ya. Sesungguhnya rahim itu
perkataan rahim tu sendiri diambil daripada perkataan ar-Rahman, dan ia merupakan ciptaan Allah Azza wa Jal. Siapa yang menyambungnya akan Allah Ta'ala sambungkan dia dengan kebaikan, dan sesiapa yang memutuskannya, Allah Ta'ala akan memutuskannya daripada kebaikan. Baik, kita tengok kepada hadis yang berikutnya. Kata Al-Imam Al-Bukhari, haddatsana Ismail qala haddatsani Sulaiman an Muawiyah bin Abil Muzarrid an Yazid bin Ruman an Urwah ibn Zubair an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ar-rahim shujnatun min Allah man wasalaha wasalahu Allah wa man qata'aha qata'ahu Allah. Yang bermaksud hadisnya lebih kurang sama macam hadis yang tadi, yang mana Al-Imam Al-Bukhari bawa dengan bawa pada jalur yang kedua. Bawa dengan jalur yang kedua, yang mana jalur yang kedua ni daripada Aisyah. Kata Imam Bukhari, Ismail telah menceritakan kepada kami. Ismail telah menceritakan kepada kami. Katanya, Ismail kata, Sulaiman telah bercerita kepada kami. Sulaiman telah bercerita kepada kami, yang mana Sulaiman kata Muawiyah bin Abil Muzarrid, dia mengambilnya daripada Muawiyah bin Abil Muzarrid, daripada Yazid bin Ruman, ya, daripada Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair merupakan anak saudara kepada Aisyah radhiyallahu anha, yang mana Aisyah merupakan adik kepada Asma binti Abi Bakar, yang mana Urwah ni anak kepada Zubair, anak kepada Asma dan Zubair, yang mana Aisyah mengatakan Nabi SAW bersabda, ar-rahim sajnatun minallah. Ar-rahim itu merupakan sesuatu yang terbit daripada Allah, sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, cabang daripada Allah, maksudnya sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Sesiapa yang menyambungkannya, Allah Taala akan sambungkannya. Sesiapa yang menyambung dia, Allah Taala akan menyambung dia. Sesiapa yang memutuskan dia, maka Allah Taala akan memutuskan dia. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, hadis ni kita dah hurai dah. Ya, cuma kita nak sebutkan juga, bila Allah Taala kata wa man qata'aha qata'ahu Allah, man wasalaha wasalahu Allah, wa man qata'aha qata'ahu Allah. Siapa yang menghubungkannya, Allah Taala akan hubungkan dia. Sesiapa yang memutuskan dia, maka Allah Taala akan memutuskan. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala akan berikan ganjaran yang setimpal dengan orang-orang yang melakukan sesuatu dalam dunia ini mengikut apa yang dia buat. Kalaulah kata dia hubungkan silaturahim tu banyak, maka banyaklah ganjaran dia. Kalaulah kata dia memutuskan silaturahim itu banyak, juga banyaklah dosa dia. Kalau dia memutuskan silaturahim itu sikit, maka sikitlah dosa dia. Begitulah keadaannya. Ya? Begitulah keadaannya. Dan silaturahim ni pun bukan semua berada di tahap yang wajib seperti mana yang saya sebutkan dalam kuliah-kuliah yang lepas. Yang mana ada yang wajib, iaitulah hubungan mahram. Hubungan mahram itu wajib untuk dihubungkan silaturahim. Manakala hubungan yang bersifat zawil arham, yang bukan waris, yang bukan mahram, tetapi mereka ini ada pertalian darah dengan kita, sunat untuk kita hubungkan silaturahim. Jadi kalau kita buat yang wajib, kita akan dapat pahala besar. Kalau kita buat yang sunat pun kita akan dapat tambahan pahala. Jadi kita usahalah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pahala di atas hubungan yang kita lakukan. Dan hubungan silaturahim ini tergantung kepada uruf. Seperti mana yang disebutkan oleh Imam Nawawi. Bukan semestinya dengan memberi hadiah setiap bulan. Bukan semestinya dengan menziarahi setiap masa. Bukan. Tetapi tuntutan silaturahim ini terpulang kepada uruf. Kalau uruf mengatakan ziarah pada waktu-waktu tertentu, setahun mungkin 2-3 kali, maka kita buat untuk memenuhi tuntutan hubungan silaturahim. Ataupun kalau uruf kata waktu ni sekarang ni kita tak boleh nak ziarah bebas umpamanya, tak boleh nak rentah negeri umpamanya, maka cukup hanya sekadar kita bertanya khabar umpamanya. Telefon bertanya khabar ataupun membantu apabila mereka memerlukan. Maka itu sudah dikira
kita melunaskan tanggungjawab silaturahim. Dan sesiapa yang buat lebih daripada apa yang dituntut, maka sudah pastinya dia akan mendapat ganjaran yang lebih daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa saja yang kita lakukan untuk ataupun dengan tujuan untuk menguatkan dan mengeratkan hubungan silaturahim tu tuan-tuan, ia tidak akan pergi secara sia-sia. Dia tidak akan pergi secara sia-sia. Paling tidak Allah Taala akan bagi pahala pada kita. Sebab tu kadang-kadang ada orang dia macam fed up. Dia kata, saya ni buat hubungan silaturahim dengan ahli keluarga, saya je pergi ziarah dia, dia bukan nak ziarah saya pun. Macam tak aci lah, saya je pergi jumpa dia, saya je pergi ziarah dia bila raya, dia bukan nak datang rumah saya pun. Jangan ada rasa kecewa seperti itu, kerana apa yang kita buat, sesuatu yang kita buat, menziarahi dia, buat baik pada dia, santuni dia, dia tidak akan pergi sia-sia. Kita kadang-kadang rasa benda tu macam sia-sia, rasa benda tu macam tak aci, rasa benda tu macam tak adil, kerana kita mungkin tak pandang dari sudut benda-benda yang gaib daripada ganjaran pahala. Kalau kita tahu, kita sedar bahawasanya yang kita buat ni adalah tuntutan agama, benda yang kita buat ni adalah tuntutan Allah, tuntutan Rasul, kita buat macam mana pun dengan ikhlas, insya-Allah Allah Taala akan bagi ganjaran. Kalau orang tak hargai pun, kalau orang tak balas pun, no big deal, tak ada masalah. Kan, tak ada masalah. Kerana saya buat bukan kerana untuk awak balas. Saya buat ni bukan kerana saya nak balasan daripada awak. Kan, sebab itu para sahabat mereka mempunyai pemahaman yang sangat jelas dalam isu agama ni. Bila mana mereka buat sesuatu sehingga ada di kalangan mereka yang diberikan amaran, yang diberikan ancaman oleh pemerintah yang zalim, di zaman itu iaitu Hajjaj. Ada yang berkata, kalau kami tahu nyawa kami berada di tangan kamu, dah lama dah kami sembah kamu. Kan? Jadi sangat-sangat yakin mereka, sangat-sangat yakin mereka, sangat-sangat percaya mereka bahawasanya semua itu yang mereka lakukan adalah tuntutan daripada Allah, dan mereka tidak mengharapkan balasan dunia. Kalau ada balasan dunia orang nak bagi, alhamdulillah. Kalau tak ada balasan dunia orang nak bagi, tak apa, kita tunggu di hari akhirat. Sebab apa? Hidup ni bukan lama sangat. Hidup ni bukan lama sangat. Mungkin saya pun tak lama, tuan-tuan pun mungkin kita tak lama. Kita pun sekarang ni banyak dengar orang meninggal dunia disebabkan sakit dan sebagainya. Tak ada masalah. Hari ni hari dia, mungkin esok hari kita, mungkin lepas ni hari kita, mungkin malam ni hari kita. Maka kita akan bertemu Allah membawa amalan. Membawa amalan. Jadi jangan terlalu mengharapkan balasan daripada manusia. Kerana kalau kita terlalu mengharapkan balasan daripada manusia, terlalu mengharapkan balasan daripada manusia, mungkin kita akan kecewa. Haraplah sesuatu yang ada di sisi Allah, pastinya kita akan dapat menjumpainya. Kerana Allah sekali-kali tidak pernah mengabaikan amalan hamba-Nya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sesiapa yang mengamalkan seberat zarah, seberat habuk daripada kebaikan, dia akan tengok di hari kiamat nanti. Dia akan dapati bahawasanya Allah Ta'ala akan hitung segala amalan kebaikan dia. Jadi sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kita rasa tenang kalau kita mengharapkan balasan daripada Allah. Kita akan rasa tak selesa kalau habuan manusia itu yang menjadi tumpuan utama kita. Kita akan rasa gelisah kerana perasaan nak mengharapkan balasan daripada manusia ni tak pernah rasa cukup. Wala yamla afahu illa turab. Tidak ada yang dapat memenuhkan mulut anak Adam ini melainkan hanyalah apabila ia diisi dengan tanah, iaitu apabila dia meninggal dunia. So jangan terlalu mengharap dengan apa yang ada di tangan manusia ataupun daripada balasan manusia. Wajma'il iyas mimma fi aidin nas. Hadis riwayat Ahmad. Himpunkan perasaan putus asa kamu dengan apa yang ada di tangan manusia. Jangan terlalu berharap sangat. Wallahu a'lam. Baik. Saya rasa cukuplah sekadar tu untuk malam ni. InsyaAllah kita jumpa lagi pada waktu akan datang. Saya tengok kalau ada soalan ataupun komentar ataupun kritikan di mana-mana, saya alu-alukan ya. Baik. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Saya selalu mengamalkan salat 2 rakaat sebagai sunat mutlak. Adakah ini dianggap sebagai satu perkara yang baik atau bagaimana? Mohon pencerahan. Baik. Nama pun dah salat sunat mutlak ya. Jadi kalau salat sunat mutlak ini memang digalakkan untuk buat. Ya. Adakah salat sunat mutlak ini
perlu dilazimi pada waktu-waktu tertentu ataupun tak perlu. Kalau kata solat sunat mutlak, ia tidak terikat dengan waktu tertentu. Bila-bila masa boleh buat selagi mana bukan waktu yang dilarang. Seperti selepas subuh, selepas asar, dan waktu matahari tegak di atas kepala. Selain pada waktu tu, silakan buat solat sunat mutlak, tak ada masalah. Tetapi kalau satu orang ni, dia melakukan solat sunat mutlak 2 rakaat pada waktu yang sangat spesifik. Dia solat sunat mutlak, tapi dia memang dia amalkan. Dia kata, saya buat jadual untuk diri saya pada waktu ni. Pada waktu sekian. Dia bukan solat qabliyah, bukan solat ba'diyah. Solat sunat biasa. Tapi oleh kerana dia kata, saya suka solat sunat biasa, qabliyah pun saya buat, ba'diyah pun saya buat, duha pun saya buat, witir pun saya buat, tapi saya nak tambah lagi dengan salat sunat mutlak. Tapi saya lazimi pada waktu yang khusus. Boleh ke Ustaz? Tak ada masalah selagi mana dia tidak ada kepercayaan pada waktu tersebut mempunyai fadilat. Kalau dia ada percaya waktu tersebut ada fadilatnya, maka ia termasuk dalam bid'ah idhafiyah. Tapi kalau tak ada, dia kata, kalau orang tanya kenapa kau solat sunat mutlak pada waktu ni saja, dia kata kerana ini jadual saya tak ada percaya fadilat tertentu. Waktu lain nak solat sunat mutlak pun okey, sama je pahala, bergantung pada khusyuk kita. Tetapi saya buat pada waktu ni sebab saya free. Okey, no problem, tak ada masalah. Baik. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Bagaimana nak memahami penomboran hadis yang sering diletak pada footnote? Saya pernah cuba nak merujuk penomboran hadis pada aplikasi Sahih Bukhari. Search tak jumpa. Kadang penomboran yang ribu-ribu. Minta tolong doktor bagi pencerahan. Penomboran ni memang berbeza-beza kerana penomboran ni bukan diletakkan oleh pengarang asal. Bukan Imam Bukhari yang letak nombor tu. Ya, sebaliknya yang letak nombor tu adalah orang yang datang kemudian. Editor. Sebelum dia cetak dengan cetakan komputer, dia letak. Tapi penomboran yang biasa, yang glamour, biasanya orang akan guna penomboran Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Penomboran tu yang glamour. Jadi kalau kata nak mudah, kalau kita jumpa sesuatu hadis ataupun kita nak gunakan rujukan hadis Bukhari ke sebagainya, kita gunakan penomboran yang masyhur. Contohnya penomboran Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi. So kalau kita nak semak dalam kitab yang lain, guna penomboran yang sama. Kenapa penomboran ni beza-beza? Kerana ada sanad-sanad yang berulang. Contohnya macam dalam satu bab, ada hadis yang sama, tapi 2 sanad. Ada orang dia kira satu. Dia kira dua-dua sanad ni satu sebab dia kira hadis. Sebab dia kata hadis yang sama, jadi sanad satu. Ada yang kira 2 sebab dia kata bila mana sanad lain, hadis yang sama pun dikira 2. Kerana saya nak kira sanad, bukan nak kira hadis. Maka sebab tu berbeza hukum ataupun berbeza nombor. Wallahu a'lam. Ni ada yang tanya buku buku terjemahan boleh rujuk hadiah Kemal ni hadiah Kemal pun dah balas ni, laju hadiah Kemal. Boleh tengok dalam Shopee dia. Kedai kitab sunnah. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Betul ke uban tu akan bercahaya di padang mahsyar? Ada hadis daripada Ibn Hibban yang bertaraf hasan, yang mana Nabi SAW larang kita untuk mencabut uban kerana ia adalah cahaya di hari kiamat. Nah, uban tu janganlah cabut. Kecuali kalau dah gatal sangat, cabutlah kan. Tapi kalau tidak ada uzur, jangan cabut. Makruh cabut. Kalau ni kita boleh inaikan dia, ataupun kita boleh warnakan dia. Cuma jangan warna hitam lah. Warna hitam ni ada isu sikit kalau menimbulkan penipuan ataupun kita panggil apa, selindung identiti yang sebenar. Itu tak boleh lah. Ada isu di kalangan, ada hukum sikit lah di kalangan para ulama kalau warna hitam. Tapi kalau yang lain tak ada masalah. Doktor, apakah lafaz istighfar yang sahih selain daripada astaghfirullah wa atubu ilallah, sayyidul istighfar, tasbih Nabi Yunus? Ada Allahumma ghfirli pun di antara istighfar yang sahih juga. Allahumma ghfirli wa'afini, ataupun dalam hadis
Aisyah kita baca pada malam Al-Qadar hadis Tirmizi. Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu juga merupakan lafaz kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apa pandangan Ustaz berkenaan kenyataan orang yang beranggapan bahawa tak cukup salafi andai tidak belajar kitab Syekh Muhammad Abdul Wahab? Syekh Muhammad Abdul Wahab ni datang kemudian. Zaman Ibn Taymiyah tak ada Syekh Muhammad Abdul Wahab. Jadi janganlah terlalu merepek. Nak kagum, kagum. Tapi jangan melampau. Sampai nak mempertikai akidah salafi orang hanya semata-mata kerana tak belajar kitab Muhammad bin Abdul Wahab. Saya di antara orang yang tidak belajar di Saudi dan tidak begitu menumpukan kepada kitab Syekh Muhammad Abdul Wahab. Tapi saya lebih setuju dengan pendapat ataupun banyak pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh Ibn Taymiyah. Jadi tidak ada masalah pun pada akidah seseorang kalau dia tidak mempelajari kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kerana ilmu agama ni luas dan telah pun sempurna sebelum daripada kedatangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Habis itu Ustaz, kita tak bolehlah baca kitab dia. Kalau nak baca, baca. Tak ada masalah, saya tidak melarangnya. Bahkan ramai juga ulama yang memujinya, ada juga ulama yang mengkritiknya, bahkan dia juga ada jasa di dalam dakwah di Saudi. Cumanya untuk kita mengatakan akidah orang bermasalah, melainkan ataupun akidah orang tidak sempurna, tak cukup sehingga belajar kitab seseorang, ini merupakan kata-kata yang gulu, kata-kata yang melampau. Kita pun tak pernah sebut fiqh seseorang tidak cukup melainkan setelah dia membaca kitab Imam Syafi'i. Kalau dia dah mazhab Hanbali, dia baca kitab Ahmad bin Hanbal, ataupun dia Hanafi, dia baca kitab Abu Hanifah, dia Maliki, dia baca kitab Imam Malik, kita tak pernah kata fiqh dia tidak cukup kerana dia mengikut jalan yang dia belajar. Ini juga yang disebutkan oleh Imam Malik ketika mana pemerintah pada zaman itu yang nak menjadikan kitab Imam Malik sebagai rujukan utama. Imam Malik kata jangan, kerana setiap tempat ada ulamanya, setiap tempat ada ilmuannya, maka kita jangan melampau. Jangan melampau dalam mendakwa sesuatu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Apa kelebihan atau amalan Abdurrahman bin Auf? Ini ditulis Abdurrahman bin Rauf, bukan Abdurrahman bin Rauf. Abdurrahman bin Auf. Sehingga kan tergolong dalam senarai 10 sahabat dijamin syurga. Ni soalan ni bagus. Jawapannya kena tunggu. Buku saya akan keluar insya-Allah, kalau tidak ada halangan awal tahun depan, insya-Allah saya target boleh keluar. Awal tahun depan, bulan 4 ataupun bulan 3 saya target untuk keluarkan. Saya dengan beberapa orang sahabat saya, kami tengah susun maklumat 10 sahabat jaminan syurga. 10 sahabat jaminan syurga kita nak perkenalkan. Sebab buku saya yang saya baru tulis ni, Ummahatul Mukminin ni kan. Ummahatul Mukminin ni yang saya tulis ni. Ini kita baru kuliahkan dia. Alhamdulillah selesai dah kuliah. Ummahatul Mukminin, kita memperkenalkan isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan baru ni pun Hadi Akmal bagi tahu saya ada cetakan yang latest pun dah tinggal 200 naskah saja. Last 200 naskah yang berwarna. Lepas ni kalau ada cetakan siapa nak beli dah tak ada warna dah. Jadi kalau siapa-siapa nak beli boleh cepat belilah. Saya kempen ni bukan sebab ada kepentingan pada diri saya saja, sebab kita nak menyebarkan manfaat dan juga kita nak bagi kawan-kawan kita yang berniaga ni seronok sikitlah. Orang berniaga sekarang ni susah hati kan bila zaman PKP ni. Abdurrahman bin Auf ni banyaklah jasa dia. Insya-Allah nanti ada masa kita cerita bila buku saya tu keluar, kita insya-Allah kalau ada kesempatan kita akan kuliahkan insya-Allah. Baik. Okey. Salam Dr. Waalaikumsalam. Sedekah ikut sunnah harus disembunyikan atau elok didedahkan pada orang? Asalnya sedekah ini elok untuk disembunyikan. Kerana amalan-amalan sunat ni kalau boleh ia membawa kepada riak, maka dalam keadaan itu kita sembunyikan dia lebih bagus. Ya. Tetapi kalaulah kata
ada kepentingan tertentu. Kalau ada kepentingan tertentu, contohnya macam kita nak buat galakkan kepada orang, maka kita boleh tunjukkan, tapi kita kena jaga hatilah supaya tidak riak, supaya tidak ujub. Tapi niat kita sekadar nak galakkan orang. Contohnya macam Allah Taala sebut dalam Quran, in tubdus sadaqat fa ni'ma hi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, kalaulah kamu menunjukkan sedekah kamu. Kalau kamu menunjukkan sedekah kamu, itu baik, kata Allah. Itu baik. Tetapi kalau kamu sembunyikan dan kamu berikan kepada fuqara, itu lebih baik untuk kamu. Jadi maksudnya, ya, kalau niat kita untuk menjadikan orang lain bermotivasi untuk ikut kita, maka tak ada masalah untuk kita tunjukkan. Tapi dengan syarat, jangan ada perasaan riak, jangan ada perasaan ujub. Kalau katakan tak ada kepentingan itu, sembunyikan lebih baik. Baik. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, insya-Allah jika ada kesempatan yang lain kita bertemu, ada beberapa soalan lagi saya tak larat dah nak jawab. Insya-Allah waktu yang lain kita jumpa lagi. Yang mana soalan saya tak sempat jawab itu, saya mohon maaf. Terima kasih kepada penganjur Global Ihsan, Ustaz Riza, Kak Jini, Dr. Azmi yang menganjurkan majlis pada malam ini. Saya mohon maaf terkasar bahasa tersilap kata. Terima kasih tuan-tuan yang mengikuti saya, yang tak jemu-jemu duk follow saya punya live. Terima kasih banyak di dalam Zoom dan juga di Facebook. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.